Masih bersama Berita Wilayah. CITF rayu kerjasama pelbagai pihak untuk memudahkan pelaksanaan program outreach vaksinasi di Kota Marudu. Laporan itu antara tumpuan dari Sabah dan langsung bersama Konstantin Pahlawan. Silakan. Terima kasih Kai Arba, selamat petang dan salam sejahtera. Kejayaan Pelan Pemulihan Negara yang diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam memerlukan kerjasama semua pihak termasuk Parti Pembangkang, Pencarakanan Perhubungan Awam Kerajaan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah UMS. Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, setiap gerak kerja yang dirancang bagi mengisi kesemua 4 fasa pelaksanaan pelan berkenaan perlu mendapat sokongan semua. Bercakap kepada RTM di pejabatnya di kampus UMS, Kota Kinabalu, Dr. Syahrudin berkata, sektor ekonomi dan perkhidmatan yang beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 perlu memberikan maklumat tepat mengenai situasi semasa di organisasi masing-masing. Kejayaan Pelan Pemulihan Negara 2021 ini hanya dapat dilaksanakan dengan berkesan dan cekap sekiranya sektor-sektor ekonomi yang sedang dibuka dapat memberikan maklumat dan dapat mematuhi SOP yang telah dikuatkuasakan agar penularan virus ini di tempat kerja tidak mencetuskan kluster-kluster baru. Menurut Dr. Syahrudin, rakyat mengharapkan pandemik COVID-19 segera berakhir agar mereka boleh menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Apa yang rakyat mahukan adalah semua sektor ekonomi dan sosial dibuka. Kita kembali kepada kehidupan normal. Tetapi sekiranya kita sendiri sebagai individu rakyat tidak boleh menjalankan tanggungjawab kita seperti yang disarankan tadi, sudah tentu apa yang kita perkatakan hanya tinggal di bibir sajalah. Pelan Pemulihan Negara merupakan strategi peralihan keluar secara berfasa daripada kemelut pandemik COVID-19. Ia merangkumi 4 fasa membabitkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat dengan setiap fasa pemulihan bersandarkan 3 indikator ambang utama untuk beralih dari satu fasa ke fasa seterusnya. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Kota Marudu merayu kerjasama pelbagai pihak untuk memudahkan pelaksanaan program outreach bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di daerah berkenaan. Pembantu penyelaras CITF Kota Marudu, Tinah Maralin berkata, kenderaan pacuan 4 roda antara keperluan mendesak bagi memudahkan pergerakan masuk petugas CITF ke kawasan pedalaman. Menurut Tina, hampir kesemua kampung di pedalaman daerah ini memerlukan perjalanan yang panjang antara 2 hingga 3 jam dan hanya boleh diakses menggunakan pacuan 4 roda. Setakat ini, pasukan CITF daerah berkenaan mendapat kerjasama daripada Kelab Pacuan 4 Roda Penampang bagi memudahkan pergerakan masuk petugas kesihatan. Kami memerlukan penambahan dari segi kenderaan 4-wheel untuk melalui kawasan-kawasan pendalaman yang sukar untuk dilalui oleh kereta-kereta biasa. Jadi kami mengalu-alukan kerjasama penyertaan daripada sukarelawan dan NGOs yang mempunyai kelengkapan kenderaan 4-wheel ini. Tinah memberitahu RTM selepas menyertai program outreach PICK Sabah di Kampung Mini Tampak 1 dan 2 serta Kampung Lingkabungan 2 Kota Marudu. Sementara itu, Timbalan Presiden Mad Hunter Pacuan 4 Roda Sabah, Charles Mark berkata, pihaknya sedia membantu pasukan CITF menjayakan program outreach PICK Sabah yang sedang berlangsung ketika ini. Kelab kami terus komited untuk membantu kawasan-kawasan yang memerlukan. Daripada kampung-kampung ini dia susah untuk keluar ke bandar untuk mendapatkan hikmat-hikmat perubatan. Jadi lagi baik daripada menunggu di luar, apa kata kita masuk ke dalam. Pelaksanaan program outreach PICK Sabah bagi daerah Kota Marudu yang bermula Isnin lalu dijangka berakhir Ogos depan melibatkan lebih 20 kampung.
Risau dengan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini, komuniti kampung di Sabah mengambil pendekatan drastik menyekat kemasukan orang luar ke kawasan perkampungan mereka. Ia turut didorong rasa bimbang melihat pertambahan kes kematian serta jumlah lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Tidak terkecuali Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kelanahan Papar yang mendapat kerjasama penduduk setempat. Wartawan Sahira Samain ada perkongsiannya. Usaha komuniti Kampung Kelanahan ini jelas kelihatan menerusi pemasangan notis amaran di laluan masuk utama perkampungan mereka. Setakat ini terdapat 3 notis amaran dipasang, iaitu di Jalan Kampung Berundung ke Kampung Kelanahan, Jalan Kampung Takis ke Kampung Kelanahan dan dari Kampung Bambangan ke Kampung Kelanahan Rimba. Inisiatif ini mula digerakkan awal Jun lalu sebagai salah satu langkah menyekat kemasukan luar tanpa urusan penting. Ia selaras saranan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah yang mahu pemimpin peringkat akar umbi turut sama membantu kerajaan menangani penularan pandemik COVID-19. Jadi kalau penduduk-penduduk luar datang tu yang tanpa izin, kami akan pantau lah macam mana, pantau tanya apa tujuan dia orang datang kan, pasal musim ini COVID-19 kan. Jadi kami harus mengambil dia punya penyata-penyata. Sebelum ini, terdapat 5 kes jangkitan positif COVID-19 direkodkan di kampung ini. Tentunya kita sama-sama memberikan supaya kesedaran orang kampung itu supaya lebih prihatin lah dengan kita punya perkembangan COVID sekarang ini. Kita sama-sama menjaga, sentiasa beringatlah. Dan yang penting sekali, samping kita sudah berusaha berikhtiar, jangan lupa dah kita mohon pada Allah SWT. Salah satu langkah untuk menjaga keselamatan kampung bagi menghindar orang-orang luar masuk kemari. Jadi kalau ada begini ni kan, jadi orang akan berfikir untuk masuk kemari lah. Adalah amat baik bagi pandangan saya lah untuk mengelakkan daripada orang-orang luar yang hadir ke kampung ini bahawa akan mengikuti SOP yang telah ditegaskan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Ternyata inisiatif kampung ini turut dicontohi beberapa buah kampung lain di bawah pentadbiran Majlis Daerah Papar seperti Kampung Sabandil, Kampung Andus dan Kampung Kuala Papar. Notis amaran ini membuktikan komuniti kampung begitu tegas mengawal jalan keluar masuk ke kampung ini demi keselamatan dan kesihatan penduduk daripada dijangkiti pandemik COVID-19. Ia sekaligus membuktikan rakyat sedar tanggungjawab mereka untuk sama-sama berganding bahu membantu petugas barisan hadapan yang semakin tenat setelah lebih setahun berdepan pandemik ini. Sama-sama kita jaga kita. Sahira Samain, Berita RTM. Pelajar daripada keluarga B40 di Sabah yang menerima sumbangan komputer riba di bawah projek perintis pembelajaran digital cerdik daripada Kerajaan Persekutuan melahirkan rasa gembira dan berterima kasih atas sumbangan yang diterima. Sumbangan 150,000 komputer riba kepada pelajar di seluruh negara itu bertujuan merapatkan jurang pembelajaran digital antara sekolah rendah dan sekolah menengah sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah pelajar penerima komputer riba di bawah cerdik yang dihubungi RTM di Ibu Negeri kerana bantuan ini memudahkan PDPR yang sedang dilaksana. Setakat ini, alat bantuan panti tersebut yang diberikan kerajaan kepada saya telah banyak memudahkan proses pembelajaran dengan memudahkan saya untuk mengakses bahan pembelajaran yang saya perlukan dan juga untuk saya menyiapkan tugasan kerja khusus dan juga kerja-kerja sekolah yang guru berikan kepada kami. Sementara itu, beberapa pelajar tahun 4 Sekolah Kebangsaan Pekan Kota Belud yang menerima komputer riba sejak 12 Jun lepas nyata sangat gembira dan bersyukur dengan bantuan yang diterima. SK Pekan Kota Belud merupakan antara sekolah di Sabah yang berada di bawah program Transformasi Sekolah 2025 TS25. Saya sangat gembira kerana mendapat laptop ini.
Terima kasih, terbaik. Saya sangat bersyukur dan rasa gembira kerana terpilih mendapatkan laptop ini. Saya berjanji akan menggunakan sebaik yang mungkin. Semoga saya dapat belajar dengan baik. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyumbang. Semoga PDPR ini akan berakhir dengan cepat. Setakat ini, hampir 13,000 peranti telah diedarkan oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC kepada pejabat pendidikan daerah, manakala baki peranti akan diedarkan bulan ini dan September depan. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi mencapai imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Kai Arba di Angkasa Puri. Kai, silakan. Baik, terima kasih Konstantin.